Cik Mahani dah ready ke? Dah. Ada. Okay, boleh bermula ke kita? Boleh. Okey, sekejap. Ada kita tunggu seorang lagi. Ada 2 orang masuk. Alhamdulillah. Alright, sekejap ya. Okay, selamat datang kepada semua peserta bagi sesi webinar FMC Group. Hari ini kita akan bersama dengan Cik Mahani untuk membicarakan how we can simpan, make a saving untuk kita punya simpanan nantilah. Okay, Cik Mahani dah sedia? Dah. Dia? Okay, alright. Over to you, Cik Mahani. Okey, terima kasih. Okay. Alright, sekejap saya share screen. Okay, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang. Okay. Alright, boleh dengar tak? Boleh dengar? Okey, clear ke semua? Kalau clear saya, alright. Okay. Okay, so selamat petang semua. Assalamualaikum. So hari ini saya nak berkongsi mengenai tips kewangan anak muda. Okay, kenapa anak muda? Sebabnya saya pun muda lagi. So kita berkongsi lah mengenai tips kewangan anak muda. Okay, so secara seriusnya sebenarnya kenapa tips kewangan ni kita untuk anak muda, sebabnya statistik daripada Bank Dunia menunjukkan bahawa 60% golongan muflis adalah daripada kalangan anak muda di Malaysia. Okey? 60%. Maksudnya itu adalah peratusan yang sangat tinggi. So sebelum kita cerita fokus kepada tips kewangan, saya masuk dulu apa itu kewangan. Okay, ini apa yang kita akan bincangkan nanti. Okay, kita masuk dulu apa itu kewangan. Kita selalu dengar orang cerita pasal rancanglah kewangan, kewanganlah punca penceraian, kewangan punca kes, okay, kes-kes jenayah. So kewangan ni secara teorinya dia adalah proses kita menguruskan wang kita ataupun skill menguruskan wang kita. So bila kita bercerita mengenai kewangan, kita tak dapat lari daripada menceritakan bahawa wang ini berkait rapat dengan keinginan. Okay. Kalau anda dapat 1 juta, apa anda nak buat? Cuba bayangkan kita tiba-tiba diberi 1 juta ringgit. Saya confirm banyak list yang kita dah terfikir nak buat. Contoh nak pergi melancong ke dan sebagainya. Tak ada orang yang dapat duit tu dia nak simpan je, tak ada. Melainkan dia dah biasa dapat duit 1 juta, tu lain Okay. So bila kita cerita pasal wang, kita tak boleh nak lari daripada kaitkan dengan keinginan, impian. Okay. So benda paling penting bila cerita pasal kewangan adalah kita kena tahu matlamat kewangan kita. Okay, matlamat kewangan kita yang pertama, contoh, apa kita nak buat bila kita ada duit? Contohnya dapat gaji, kita nak buat apa? Ada orang bekerja, dapat gaji, dia nak beli rumah, dia nak apa lagi, dia nak beli kereta, nak ada duit sendiri. Itu adalah impian, itu adalah keinginan. Okay? Yang kedua, macam mana nak uruskan wang untuk dapat apa yang kita nak. Okay, so objektif kewangan kita ada 2 jenis. Yang pertama, bila kita apa kita nak buat bila ada duit. Satu lagi adalah macam mana kita nak uruskan duit kita untuk dapat apa yang kita nak. Contohnya, kita nak kumpul deposit beli rumah. So macam mana nak simpan sebulan. So kalau kita nak tetapkan matlamat, kita kena tengoklah 2 aspek ni. Okay, seterusnya kita masuk elemen kewangan. Okay, dalam
kewangan kita ada 4 elemen penting, iaitu pendapatan, perbelanjaan, simpanan dan perlindungan dan pemberian. So kita masuk first element dulu, iaitu pendapatan. Okay, pendapatan ni adalah elemen paling penting dalam kewangan. Kalau kita tak ada pendapatan, kita tak boleh nak cerita pasal kewangan. Sebabnya dia starting point tu kena ada duit dulu lah. Okay, kalau tak ada duit tak boleh nak cerita pasal duit. Okay, what about kalau budak sekolah, student sekolah. Mereka tak ada gaji, tak ada apa. Apa pendapatan mereka? Pendapatan mereka adalah duit belanja yang ibu bapa bagi. What about suri rumah yang tidak ada perniagaan sendiri atau tidak bekerja? Okay, suri rumah pendapatan mereka adalah duit yang diberi oleh suami. Kalau yang bekerja tu memang ada gaji dan sebagainya lah. So untuk cerita pasal kewangan, kita kena cerita pasal pendapatan dulu. Kalau tak ada pendapatan, kena cari pendapatan. So pendapatan ni ada 2 jenis, iaitu aktif dan pasif. Okay, aktif dan pasif. Okay, aktif ni bila kerja dapat, tak kerja tak dapat. Contoh kita kerja, bulan ni dapat gaji. Kalau bulan depan kita berhenti kerja, kita tak ada gaji dah. Kalau berniaga, kita kena berniaga lah baru dapat hasilnya. Kalau pendapatan pasif, bila kerja dapat, tak kerja pun dapat. Contoh dividen daripada simpanan kita, sewa rumah orang bayar, duit pencen, okey? Alright, seterusnya perbelanjaan. Okay, perbelanjaan ada 2 satu tetap, satu tak tetap. Okay, perbelanjaan yang tetap adalah perbelanjaan yang perlu ada. Contohnya macam bil, utility, pinjaman kereta ke, sewa rumah, barang dapur, petrol dan sebagainya. Okay, ini perbelanjaan yang kita perlu untuk melalui kehidupan kita, kehidupan seharian kita. Kalau perbelanjaan tak tetap, tak ada pun tak apa. Contoh melancong. Tahun ni tak melancong tapi kita masih boleh survive, okay? Tahun ni tak makan mahal, kita masih boleh survive. Ataupun, kita ambil contoh lah, kita ambil contoh masa PKP kan. Kita tak tengok wayang pun tapi still boleh survive. So itu adalah perbelanjaan tak tetap. Alright, next. Okay, saya cerita pasal simpanan. Okay, kalau ikut elemen tadi, simpanan dan perlindungan. Tapi yang ini saya asingkan. Okay, dalam simpanan, kita perlu ada simpanan sekurang-kurangnya 10 hingga 30% daripada pendapatan kita. Kenapa kena ada 10 hingga 30%? Kenapa tak simpan je lah semua duit tu? Kalau simpan je semua duit yang kita dapat, nanti ekonomi tidak bergerak sebab tak ada orang belanja. So adalah portion yang perlu untuk simpan, adalah portion untuk belanja dan sebagainya. So 10 hingga 30% ni adalah purata ataupun average. Ada orang mampu simpan lebih banyak, tak ada masalah. Kalau yang tak mampu simpan paling kurang 10%, kita kena tengok dekat 2 aspek kat sini. First, kalau tak cukup atau tak mampu, option pertama adalah berjimat. Potonglah perbelanjaan yang tidak boleh ataupun boleh dipotong, potonglah. Kalau tak boleh nak potong juga, option kedua kena tambah juga pendapatan. Okay, especially untuk anak muda, dia dah macam tambah pendapatan ni macam dah dikira kewajipan. Sebabnya gaji rendah tapi living cost makin tinggi dan eloklah mula awal sebabnya kita masih muda dan kita punya kudrat tenaga dan masa. Okay, alright. Next kita cerita pasal perlindungan. Okay, kita simpan duit tapi pada masa yang sama kita pun kenalah ada perlindungan untuk duit kita, perlindungan untuk diri kita, which is takaful ataupun insurans. Okay, so dekat sini saya tak nak cerita takaful tu apa, insurans tu apa, saya nak cerita tips untuk memiliki takaful ataupun insurans. Okay, yang pertama, bayaran premium tidak melebihi 10% daripada pendapatan setiap bulan. Kenapa tak boleh lebih 10%? Boleh kalau ada extra, boleh tak ada masalah. Tapi kita saja tak lebih sebabnya kita nak tengok point nombor 2. Mampu bayar secara konsisten. Okay. Takaful ni konsep dia, polisi tu kena aktif. Kalau polisi tu lag, tak gunalah polisi tu. So first tengok premium tu tak lebih 10%. Yang kedua kita kena bayar secara konsisten. Okay.
ambillah polisi yang sesuai dengan kita dan sesuai dengan prioriti kita, tapi kita bayar secara konsisten. Okey, yang ketiga tadi, prioriti anda, utamakan prioriti. Okey, mungkin untuk ambil full package takaful yang premium mungkin mahal, anda tak mampu. Kita boleh fokus kepada prioriti. Contoh prioriti adalah mungkin hibah, critical illness, tu prioriti dulu, then kita boleh ambil. Okay, and then carum semasa sihat dan muda. Sebabnya bila kita makin berusia ataupun sakit, polisi kita semakin mahal, premium yang dibayar semakin mahal. So carumlah sekarang, tapi jangan berlebihan. Sebabnya takaful fokus untuk perlindungan. Simpanan adalah untuk simpanan. So dua instrumen ni tak boleh bergabung. Sebabnya masing-masing ada peranan. Okay, next. Okay, elemen yang keempat, pemberian. Okay, yang tadi pendapatan kita dapat. Belanja pun kita punya. Simpanan pun kita punya juga. So pemberian ni adalah portion yang kita punya, tapi ganjarannya nanti dekat akhirat nanti Allah bagi. So kita kena beri kepada ibu bapa, zakat jangan lupa, sedekah, amal jariah. Tak cukup pun kita bagilah mana yang kita mampu. Tak yalah tak berlebihan, tapi kita bagi supaya kita konsistenlah bersedekah dan memberi. Okay? Alright, so okay, orang tanya berapa peratus nak kena asingkan untuk semua ni? Okay, daripada pendapatan kita asingkan simpan 30%. Simpan ni termasuk perlindungan belanja 30%, hutang 30%, lain-lain tu macam pemberian dan sebagainya 10% daripada total pendapatan kita. Ada orang gabungkan hutang dengan belanja tu sekali. Tu pun boleh juga, janji tak maksim, tak melebihi lah 60% tu. Okey, aliran tunai. Okay, aliran tunai ni penting untuk kita faham. Bila kita dapat gaji atau pendapatan, yang pertama kena tolak untuk simpanan. Lepas tu baru belanja. Biasa kita belanja baru simpan. So kita kena membudayakan untuk dapat gaji simpan, baru belanja. Sebab kalau kita belanja baru simpan, kebiasaannya tak ada simpanan tu. Kebiasaannya memang tak menyimpan lah kita. Dan jangan lupa rekod setiap pendapatan, simpanan, perbelanjaan dan pemberian. Ada orang bila dia rekod, bila kita suruh rekod simpanan, dia akan cakap, saya ingat apa yang saya beli. Betul, memang ada orang ingat apa yang dia belanjakan bulan tu. Tapi kebiasaannya yang diingat tu adalah amount yang besar. Contoh macam RM100, RM200 dan sebagainya. Tapi kalau amount yang kecil macam RM5, RM10, kalau tak rekod, benda tu accumulate tau. Contoh biasanya macam saya lah, saya kalau berhenti kat Petronas, confirm nak menyenggah dekat kedai kat dalam tu, beli air mineral, beli cekedis. Itu memang habit lah So kalau saya belanja setiap hari RM5 kat kedai tu dan saya tidak rekod seminggu 5 darab 7 hari RM35. RM35 saya dah lost. Kat mana duit tu saya belanjakan sebenarnya? Kalau saya tak rekod. Sebab kita nampak benda tu kecil je, tapi bila dia kumpul sebenarnya satu amount yang besar. Yang mana kita pun boleh cut je sebenarnya. Okay? So penting untuk kita rekod perbelanjaan kita. Okay, ini adalah simulasi kewangan saya buat untuk bujang. Pendapatan RM2,500. Kita tolak simpanan siap-siap lah. Kat sini simpanan RM500. Takaful RM150. RM150 ni untuk bujang dalam 100 ke RM150 memang boleh dapat untuk takaful. Okay, ini perbelanjaan lah. Kalau sewa rumah ni kita consider sebagai sewa bilik. Kalau bujang boleh dapat lah. Kalau harga dekat KL boleh dapat ini. So ni ada pinjaman kereta bagi ibu bapa dan sedikit amal jariah. Ada baki RM165. So kita tengok pula kalau orang yang dah berkahwin, lelaki yang dah berkahwin, pendapatan sama RM2,500, simpanan dah mula berkurang takaful menaik sebab mungkin nak cover untuk isteri sekali. Sewa rumah pun naik sebab dah sewa rumah sebiji. Petrol, makan, barang dapur, ini mungkin berkongsi dengan isteri. Taska pun berkongsi dengan isteri. Bil pun berkongsi. So perbelanjaan
dah naik kat sini RM1,650. Memang kereta sama. Ini bagi dekat ibu bapa isteri pun masih lebih kurang dan amal pun tak boleh nak buat. Nampak tak kat sini bila bujang walaupun dia ada komitmen, contohnya ada bujang yang menyara family dia sendiri, menyara ibu bapanya. Tapi dia tak ada family dia. Okay, maksud saya dia ada parents tapi tak ada family dia sendiri. So komitmen dia sekarang ni hanya kepada parents dan adik-beradik dia lah kalau dia tanggung adik-beradik. Tapi kalau berkahwin, pada masa yang sama dia menanggung parents dan adik-beradik and at the same time dia menanggung keluarga dia sendiri. Dah jadi macam sandwich generation lah. Sebab tu masa bujang peluang untuk menyimpan tu lebih tinggi berbanding masa dah kahwin. Sebab komitmen. Okay? Sebab tu saya buat comparison lah dua ni sebab ramai kalau saya jumpa yang bujang tak boleh nak simpan duit. Dia kata sebab saya support family, saya pun menanggung keluarga. Betul, memang betul. Tapi macam saya cakap tadi lah, kalau tak mampu menyimpan, usahakan untuk tambah pendapatan. Sementara masih bujang belum terikat dengan komitmen ada family sendiri. Okay, next. Okay, FAQ kewangan. FAQ kewangan ni saya nak bercerita mengenai soalan-soalan yang orang selalu tanya bila cerita pasal kewangan. Common lah, especially anak muda selalu tanya pasal ni. Okay, yang pertama, nak beli rumah ke kereta dulu? Okay, biasa selalu dengar bila cerita pasal nak beli rumah ke kereta dulu ni kan orang akan cakap janganlah beli kereta dulu, belilah rumah. Okay, kereta tu liability, so tak nanti rugilah kalau beli kereta. Ada yang kadang ada yang ekstrim tu dia menindih pun ada orang yang nak beli kereta tak salah sebenarnya bila dia orang cakap jangan beli kereta dulu, beli rumah dulu. Sebabnya nanti saya share kenapa. Statistik lah sebab statistik. Tapi kita ni manusia biasa dan kita tak boleh nak samakan keadaan individu A dengan individu B. Ada individu tu, contoh individu A ni dia memang keluarga pun selesa ada family background yang selesa, ada kereta, dia tak payah beli kereta pun boleh je pinjam kereta parents kalau nak pergi mana-mana. So dia dah boleh fokus untuk boleh beli rumah. Ada yang individu B ni bila dia bekerja dia itulah harapan keluarga. Family dia tak ada apa-apa pun. Mungkin family daripada family miskin dan sebagainya So dia lah harapan keluarga. So bila dia ada kereta, kereta itu sangat membantu pergerakan keluarga, especially ibu dan ayah yang dah tua. Nampak tak? Ada dua individu yang berbeza condition dia. Tapi dua-dua graduan. Dua-dua anak muda yang baru bekerja. So kita tak boleh nak judge orang yang beli kereta ni teruk. Tak boleh juga sebab dia ada priority dia juga. So untuk kita tengok patut beli rumah dulu ke kereta dulu, kita tengok condition yang pertama kat sini. Kereta bukan pengangkutan utama ataupun ada kenderaan lain, anda boleh beli rumah. Kalau condition yang kedua, kereta tu pengangkutan utama, tak ada pengangkutan lain, motor pun tak ada. Kalau nak naik motor, especially perempuan, bahaya untuk dia. So dia boleh beli kereta. Tapi ada syaratnya. Okay, saya kongsikan tips beli kereta. Dah cerita tadi boleh beli kereta atau boleh beli rumah. Saya kongsikan tips nak beli kereta. Janganlah bila kita cakap tu boleh beli kereta terus nak angkut kereta yang mahal. Tak boleh lah macam tu sebabnya nanti kita akan kacau portfolio kewangan kita. Okay, so dekat sini saya kongsikan tips beli kereta. Okay, yang pertama tengok harga kereta. Okay, harga kereta tu lebih daripada jumlah tahun gaji tak? Kalau lebih, boleh beli kereta tapi cari kereta terpakai. Kereta terpakai yang tak lebih daripada jumlah tahun gaji. Kalau let's say harga kereta tu tak lebih daripada jumlah tahun gaji, boleh proceed ke next checklist. Tengok bayaran bulanan lebih 15% tak daripada gaji bulanan kita. Kalau tak lebih, boleh
ada option beli kereta baru atau terpakai. Tapi kalau lebih, kena tengok harga kereta terpakai. Okay, make sure dua checkpoint ni first, harga kereta tidak lebih daripada jumlah tahun gaji, dan kedua, bayaran bulanan tidak melebihi 15% daripada gaji bulanan. So nanti bila dah sampai kat sini kereta baru atau kereta terpakai, tengok pula ciri-ciri kereta yang kita nak beli tu. Yang pertama, sisi kecil. Sebabnya road tax dan insurans murah. Lepas tu cari yang jimat minyak. Lepas tu cari yang maintenance murah. Replacement part pun mudah nak cari. Sebabnya kereta ni bila kita beli, kita bukan bayar bulan-bulan je. Kita nak kena jaga kereta tu. So untuk menjaganya memerlukan kos-kos lain. Ciri-ciri ni sangat sesuai dekat Malaysia ni lah. Okay. Kecil, jimat minyak, maintenance murah, replacement jari, senar jari. Okay. Sebabnya kalau kita beli kereta lebih daripada yang sepatutnya, kena ingat, pinjaman kereta ni dia ikat kita 6 hingga 9 tahun. So 6-9 tahun tu lama. Lama untuk berhutang, tapi kejap je rasa nanti. Okay, next saya share tips beli rumah pula. Okay, untuk tips beli rumah, kena tengok pendapatan, darab dengan 12, darab dengan 6. So kita boleh dapat harga rumah yang kita boleh beli. Yang kedua, bayaran bulanan tidak melebihi 30% daripada gaji kita. Gaji bulanan ya. Yang ketiga, sebelum beli rumah tu belajarlah ilmu hartanah. Dia tak perlulah kita belajar sampai kakam semuanya, tak. Kita kena ambil tahulah. Rumah ni banyak jenis, ada rumah lelong, ada subsale, ada skon, rumah tanah lot semua. So kita kaji dan cari mana yang sesuai dengan profil kewangan kita. Okay. And then simpanan tunai yang cukup. Sebabnya bila kita beli rumah, kita komit kepada satu jumlah loan yang besar. Dan juga tempoh tu adalah lama. 25 hingga 35 tahun. Mesti sekarang semua 35 tahun. Kalau loan loan rumah ya. So sangat penting kita ada backup 6 bulan pendapatan ni. Sebabnya kita ambil contoh macam masa COVID-19 ni berlaku, banyak sektor pekerjaan yang terkesan, diberhentikan, dapat gaji separuh. Tapi alhamdulillah kita dapat moratorium selama 6 bulan. So tempoh tu bolehlah digunakan untuk mengumpul duit untuk cover next lepas moratorium tu, loan dah kena bayar. So kalau tak ada saving 6 bulan pendapatan, kita tak boleh nak bayar dah lepas habis tempoh moratorium tu. So macam mana? Hutang, sebab hutang dengan bank ni kita tak boleh macam hutang dengan orang kita boleh lari, tak boleh. Dengan bank ni ada akta dia. Dia dah ikat kita, tak boleh main suka-suka je. Okay? Sebab tu pentingnya simpanan tunai tu kena ada. Sebab nak bayar loan ni komitmen. Okay, next. Ini simulasi kewangan berkaitan kereta dan rumah. Okay, pendapatan 2,500. So harga kereta yang sesuai 30,000. So antara kereta yang harga 30,000 kereta tempatan lah. Ada model tempatan yang memang jimat minyak, sisi kecil ada. Okay, and then bayaran bulanan tidak melebihi 15% pendapatan. Kalau saya kira daripada gaji, maksimum dia boleh bayar bulan-bulan 375. Tapi kalau dekat bank ikut current punya interest dalam RM362 lah bayar sebulan. Dah jimat RM15 kat sini kan. Okay, kalau rumah, harga rumah tadi 12, pendapatan darab 12, darab 6, RM180,000. So kalau RM180,000, area KL ni bolehlah dapat flat atau apartmen kos rendah. Dan bayaran bulanan tidak melebihi 30% pendapatan. So sepatutnya maksimum yang dia boleh guna untuk bayar loan rumah adalah RM750. Kalau ikut current rate dapat RM600.5. So ini adalah cara kira lah. Okay, tapi apa-apa hal pun ingat tunai tu, wang tunai, simpanan tunai tu yang paling penting. Emergency simpan tu kena ada. Okay. Right. Second, yang orang selalu tanya nak simpan ke nak labur? Nak simpan dulu ke, nak invest dulu ke? Okay. Okay, untuk simpan atau labur ni, objektif dia sama je. Kita simpan duit, kita invest duit sebab kita nak guna. Satu hari nanti kita nak guna duit tu. Okay. Bezanya, simpan ni duit tak berganda. Kalau kita simpan 100 sebulan selama 10 tahun,
Lepas 10 tahun adalah RM12,000. Tapi kalau invest, kita duit berganda. Simpan 100 sebulan selama 10 tahun, dapatlah RM12,000 campur dengan dividen. Boleh dapat dalam 15 hingga RM18,000. So itu beza simpan dan labur. Okey, kita nak simpan ke labur dulu? Yang ini pendapat saya kalau kita jumpa dengan orang, yang pertama adalah kita nak dia ada habit menyimpan. Sebab biasa orang yang tak boleh menyimpan ni memang habit tu tak ada. Habit tak ada. So kita kena ajar dia habit menyimpan dulu. So sebab tu kena tanya orang tu, boleh tak simpan RM100 setiap bulan? Kalau dia boleh simpan RM100 setiap bulan, dia dah boleh melabur. Tapi kalau RM100 pun dia tak boleh nak simpan setiap bulan, dia kena masuk fasa simpan dulu. Okay, kalau simpan pun tak boleh nak buat. Kalau simpan pun tak boleh nak buat. Sorry. Okay, bila dah cerita simpan tadi, berapa yang patut saya simpan atau labur? Okay, daripada duit yang kita simpan tu, kita kena bahagikan kepada 3 portion yang berbeza. Okay, untuk yang warna oranye ni, 20% ni adalah simpanan jangka masa pendek. Untuk warna hijau ni, simpanan sederhana, jangka masa sederhana. Warna biru ni, simpanan jangka masa panjang. Okay, jangka masa pendek ni macam mana? Kita nak guna duit kita dalam tempoh 2 tahun, setahun ke 2 tahun, kita simpan kat situ. Biasa kita simpan dekat bank lah, bank atau fixed deposit, account bank biasa. Dia punya dividen pun dalam 4% paling tinggi. Itu fixed deposit lah, 3% lah, 3 ke 4%. Kalau kita nak pakai dalam tempoh 2 hingga 4 tahun, kita boleh masuk dekat tabung haji. Dia punya dividen 6%. Kita ambil, yang ni kita ambil average dividen duit kita 40% tu kita asingkan kat tabung haji. And then kalau duit tu kita nak pakai lebih daripada 5 tahun, maksudnya kita nak simpan lama duit tu, kita nak usik lebih 5 tahun, kita boleh masuk dekat saham amanah. Saham amanah ni macam mana? Macam unit trust yang private punya ataupun ASB, itu pun consider saham amanah juga. Cumanya ASB ni dia punya dividen tu dah almost fix lah. Dia macam dalam 7-8%, 6-7-8% macam tu je lah. Tapi kalau unit trust, amanah saham yang lain ada tendensi untuk lebih tinggi lagi lama simpan. So yang itu kita asing dekat 40% ni. Okay, dekat sini saya tunjukkan pendapatan 2,500. Kalau ikut portion yang mula-mula tadi saya tunjuk, simpan 20%. So maksudnya dia boleh simpan RM500 sebulan. Daripada RM500 yang disimpan tu, 20% jangka masa pendek iaitu RM100 sebulan. Sederhana RM200 and lagi RM200 tu jangka panjang. So macam tu lah, macam mana kita nak asingkan duit kita yang nak simpan dan juga invest. Kenapa kita kena simpan dan kenapa kita kena invest juga? Sebabnya kalau kita simpan saja duit kita, nilai duit kita menyusut sebab inflasi. Dulu 10 tahun lepas, kalau kita ada RM5, kita boleh beli nasi lemak 5 ke 6 bungkus boleh dapat. Tapi kalau sekarang, duit RM5 yang sama, nasi lemak paling banyak kita boleh dapat pun 2 bungkus. Paling banyak. So duit RM5 yang sama tapi nilai tu dah mengecil. Sebab itulah kita tak boleh lah duit tu kita simpan sahaja. Kita kena bahagikan juga. Ikut tempoh. Yang ni lah jangka masa pendek, sederhana, jangka masa panjang. Kita kena investkan juga duit tu. Tapi ikut profil risiko masing-masing. Okay, next. Ni untuk orang yang tak boleh nak simpan duit. Ada orang yang memang ada duit je habis, ada duit je habis. So macam mana nak simpan duit? Ni saya kongsi apa yang saya buat tau. Okay. Okay, yang first, tabung warna. Asingkan ikut warna. Bila dapat duit tu, contoh macam saya suka asingkan RM5 dengan RM1. So ada nampak je duit RM1 dengan RM5 dalam dompet tu termasuk tabung. Buat macam tu lah. Tapi kalau simpan yang duit warna nilai besar tu lagi banyak lah. Tapi tak apa, kita nak cerita pasal habit. Okay, habit dan cara nak paksa menyimpan duit. Okay, yang kedua,
tabung shilling. Tabung shilling ni pun saya suka simpan style simpan duit shilling ni sebabnya saya guna alasan macam ni. Bila dapat je ada orang baki duit shilling tu berat. So memang saya akan keluarkan cepat-cepat. Asingkan dekat dekat kalau macam kat kereta kan ada yang tempat slot asap rokok tu. Tapi saya buat letak shilling lah. I asingkan terus. Lepas tu sampai rumah je ambil simpan tabung. Buat macam tu lah. Sebab memang dah set. Saya memang set shilling ni berat. Sangat berat. So saya tak suka nak pegang shilling ni. So simpan lah. Okay, next. Okay, next. Sampul. Okay, yang sampul ni pun best juga buat. Biasa macam bila dapat gaji, apa yang saya buat adalah saya akan asingkan belanja tu mengikut minggu. Contoh saya allocate belanja seminggu RM200. Contoh lah RM200. Belanja tu adalah untuk minyak, tashenggo, untuk apa lagi? Untuk makan. Okay? So seminggu tu RM200 je duit yang saya ada. Kalau tak cukup, saya tak boleh korek duit lain. So itu je lah duit yang ada. Ibaratnya dah tak ada duit lah. 200 tu je ada. So kalau ada baki daripada minggu tu, masuk tabung. So asingkan lah tiga-tiga tabung ni, jangan buat tabung yang sama. Masuk tabung. Baki je masuk tabung. Buat macam tu. Next, automatic potongan gaji. Okay, sekarang ni kalau yang bekerja, boleh request dekat HR. Biasa HR akan ada form untuk request potongan gaji masuk terus sama ada ke AFD atau tabung haji. PTPTN pun boleh untuk kita bayar hutang So boleh request lah dekat HR nak isi form untuk potong gaji terus. So nanti bila dapat gaji tu dah siap potong, dah tolak masuk AFD, masuk tabung haji, bayar PTPTN ke. Tapi yang ini kena buat manually lah, kena apply sendiri dekat HR masing-masing. Okay, yang ini direct debit simpan atau labur. Direct debit kebiasaannya ada dekat dalam unit amanah. Kita direct debit ni dia akan potong daripada duit yang kita bagi account tu, account bank kita yang kita bagi tu, register tu dia akan tolak terus siap-siap duit simpanan kita lah. So nanti kita tak perasan pun duit tu dah simpan. Biasa benda-benda yang kita tak perasan ni memang kita tak alert lah kan, tak perasan, tak alert. So bila duit dah terkumpul barulah kita sedar ada duit sebenarnya dah simpan. Macam tu lah. Satu lagi, asingkan akaun simpanan. Contoh duit gaji kita masuk dekat tabung A, duit gaji kita masuk dekat bank A. So kita bahagikanlah siap-siap. Transfer je online siap-siap dekat satu lagi akaun lain yang tak ada online transfer dan juga tak ada kad. Kalau ada kad senang nak keluarkan ataupun cari akaun bank yang susahnya nak jumpa ATM dia. So boleh juga buat macam tu. Transfer dekat akaun-akaun macam tu. So kita tahulah ada duit yang dah diasingkan. Cumanya bila asing dekat akaun simpanan ni tak adalah dividen. Itu je lah. So better asingkan untuk cari tempat-tempat yang ada dividen. Okay, yang ketiga. Anak muda muflis. Kenapa kalau perasan jarang kita nak cerita pasal muflis di kalangan golongan muda. Sebab benda ni macam topik yang bila kita dengar muflis je, biasa orang yang dah kerja lama muflis, orang yang berniaga muflis. Anak muda ni jarang kita usik topik muflis ni. Tapi kenapa Sebab bila Bank Dunia melaporkan 60% anak muda muflis dekat Malaysia tu. Okay, yang pertama, bagaimana seseorang itu boleh diisytihar muflis? First, dia tidak mampu bayar hutang sekurang-kurangnya RM50,000. Okay, sebelum ni, sebelum akta dipinda, minimum amount tu adalah RM30,000. Kalau tak mampu bayar RM30,000, dah kena boleh di blacklist lah sebagai muflis. Okay? Yang kedua, lebih 6 bulan hutang tidak dibayar. Dan yang ketiga, berumah tautin di Malaysia kurang-kurangnya setahun. Okay, yang ni kita tengok dekat konteks COVID-19 punya case. Bila COVID-19 berlaku, ramai hilang pendapatan. Tapi pada masa yang sama, bank bagi moratorium selama 6 bulan. Salah satu sebabnya adalah untuk tidak
terdapatnya lambakan orang yang muflis. Sebab lebih 6 bulan kalau hutang tak bayar, anda boleh diisytiharkan muflis. Dan hutang tu kalau 50,000 tu, kalau golongan muda tu apa je hutang dia agaknya. Kalau macam tadi kereta dah 30,000. So lagi 20,000 tu biasa personal loan. Okay, 50,000 tu tak banyak tau sebenarnya. You hutang kereta, you ambil personal loan, dah kalau tak mampu bayar selama 6 bulan dah boleh diisytiharkan muflis. So kena careful yang ini. Bahaya ke kalau kena isytihar muflis ni? Apa impact dia? Yang pertama, anda akan diletakkan di bawah pengawasan ketua pengarah insolvensi, tidak dibenarkan untuk keluar negara tanpa kebenaran, akaun bank yang sedia ada akan deactivate dan individu muflis dilarang daripada melakukan sebarang pengeluaran wang daripada akaun bank yang sedia ada. Kredit terhad, semua aset dirampas, tidak dibenarkan bekerja dalam profession tertentu. Senang cerita, bila diisytiharkan muflis, anda akan diikat. Anda bebas, tapi sebenarnya diikat. Orang tak nampak aja. Okay? So sebab tu bila cerita pasal muflis ni, kita kena hati-hati sebab sangat mudah untuk seorang anak muda tu jadi muflis. Sebab loan dia ni je, dia punya minimum tu RM20,000 je. Okay, next kita masuk kategori bankrupt bankrupt muflis dekat Malaysia. Punca-puncanya 30% adalah disebabkan pinjaman peribadi. 22% adalah sebab sewa beli kenderaan. Ini yang saya cakap tadi tu. Okay, loan yang biasa anak muda buat adalah, golongan muda buat biasanya, first, beli kereta. Second, personal loan, pinjaman peribadi. So, ini dua ni je pun dah boleh memerangkap anda ke dalam muflis, bankruptcy. Okay? Then, pinjaman perumahan dan sebagainya. Okay, now saya masuk additional topic tabung persaraan. Kenapa saya masuk tabung persaraan ni? Sebabnya golongan muda lah, golongan yang sepatutnya dah fikir nak bersara nanti macam mana. Sebabnya orang muda ni kita ada masa. Kita ada masa dan tempoh untuk membina tabung persaraan kita. Dan kenapa topik itu adalah topik persaraan? Sebabnya hanya 22% mempunyai simpanan cukup tampung persaraan. Antara selesa dan miskin, pilihan bersara. Pencarum habis wang simpanan dalam masa 3 hingga 5 tahun. Okay, anda perasan tak? Ada nampak tak? Tengok kita punya parents sendiri. Parents sendiri, tengok macam mana life selepas mereka bersara. Kalau life mereka selesa, anda boleh tanya mereka macam mana dia orang ready hidup yang selesa. Tapi kalau life mereka struggle and mereka masih bergantung kepada anda, dan anda pun kena plan tabung persaraan anda sendiri. Supaya in the future, kita ni tidak menyusahkan anak kita. Baguslah membantu ibu bapa tu bagus. Tapi kita tak naklah kita punya generasi ni menurunkan benda yang maksudnya tak patutlah, kira macam kita anak muda pun tengah struggle, at the same time kita bantu ibu bapa. Nanti bila ada family pun nak ada family juga, nak kena tampung. So nanti kita kena sandwich dua-dua tu. Kalau kita boleh cari penyelesaian, why not kan? Kita naklah wariskan benda ni dekat keturunan kita nanti. So sebab tu kita kena ready tabung persaraan ni. So kenapa kena mula sekarang? Okay, sebab saya ambil duit bersara, duit bersara RM500,000 tu tinggi sebenarnya. Tinggi tapi saya letak je lah. Okay, andaikan umur 55 tahun, kita bersara nanti kita ada RM500,000. Dan kita tempoh bersara 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Sebabnya umur kita ni makin panjang. Daripada umur 55 tahun tu, kita punya jangka hayat ni boleh sampai 75 tahun. So kita ada 20 tahun lah tempoh kita bersara tu. So 500,000 bahagi 20 tahun, kita akan dapat 25,000 setahun. 25,000 setahun ni kalau bahagi sebulan, 2,000 lah sebulan kita boleh belanja. So persoalannya cukup tak kalau kita belanja 2,000 sebulan nanti? Kalau 2,000 sekarang pun nilai dia dah kecil, 20 tahun akan datang, 50 tahun akan datang. So 2,000 tu ibarat macam 500 je dah sebenarnya. 1,000 atau 500 je amount tu.
So, sebab tu kita kena mula sekarang. Okay, contoh kalau kita nak additional RM150,000 masa kita bersara nanti. Dividen 8%, tempoh 30 tahun, kita mula menyimpan sekarang, kita hanya perlu simpan RM100 je sebulan. Kalau kita lambatkan 5 tahun, kemudian baru kita simpan, kita kena simpan RM150 sebulan. Kalau kita extend lagi 5 tahun, baru kita start menyimpan, kita kena simpan RM250 sebulan untuk dapat amount yang sama. RM150,000 ni. So, untuk golongan muda, yang kita ada adalah kita ada extra masa. Kita, of course lah mati tu tak tahu kan bila. Tapi secara logically kita ada extra masa untuk membina, mengumpul duit kita. Sebab itulah kita kena mula sekarang. Sebab kata pepatah yang famous sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So inilah konsep yang kita pakai, sikit-sikit dan lama jadi bukit. Alright. Okay, so so dah habislah, itu sahaja tips yang saya share hari ini. Yang pertama, tipsnya kena tetapkan matlamat kewangan kita. Kita nak buat apa dengan duit ataupun apa yang kita nak capai dengan duit kita. And then kita kena cari pendapatan. Tak boleh tak ada pendapatan, sebab kalau tak ada pendapatan kita tak boleh nak teruskan perjalanan menyimpan, perjalanan berbelanja dan memberi, itu tak boleh. Ketiga, asingkan simpanan dan pelaburan mengikut tempoh. Carum takaful dan bayar secara konsisten. Rekod perbelanjaan dan hutang. Labur untuk ilmu kewangan dan hartanah. Sebab itu adalah the best investment yang kita boleh. Nanti kan kalau kita ikut dia cakap, contoh ejen tu nanti kita kata dia menipu. So baik kita yang jadi ejen. Baik kita yang invest. Okay. Untuk dapatkan ilmu. And then yang paling penting kita kena mulakan sekarang. Sebab kalau kita dengar banyak-banyak pun tak mulakan pun tak adalah hasilnya. Okay. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wah, memang best ni. Terima kasih kepada Cik Mahani kita, perkongsian yang baik kepada orang-orang muda untuk mulakan strategi simpanan dan juga pelaburan. Okay, anything daripada participant, kalau ada soalan boleh terus pada Mahani ataupun letak di chat box, ataupun any feedback atau pandangan peribadi bagi yang muda-muda macam Cik Fauzi ke, Puan Aiman, Saudara Azran ke, anybody? Thanks. Oh ya, ya. Alright. We have satu soalan untuk Cik Mahani kita. Mahani, boleh dengar ke? Okay. So basically kalau kita tengok daripada perkongsian Mahani ni, betapa pentingnya perancangan lah di peringkat orang muda. Antaranya apa option, let's say kalau lah generasi muda ni dia ada limitasi dari segi income. Bagaimana yang dia perlu bermula? Apa yang dia patut, the first task lah yang dia perlu buat? Maksudnya ada limitasi income. Contohnya bila kita jumpa ramai orang muda, kadang-kadang dia bekerja tetapi dia pendapatan agak kurang. So bila kita bercerita nak simpan pun kadang-kadang nak simpan pun tak dapat. Apa yang dia perlu buat sepatutnya? Saranan lah mengikut pengalaman Cik Mahani, apa yang dia perlu buat? The first thing. First, kalau tak mampu simpan duit, yang pertama cuba potonglah perbelanjaan. Cuba potong perbelanjaan tapi mesti tak boleh nak potong sebab dah itulah yang paling maksimum yang dia dah boleh buat. So option terbaik adalah tambah pendapatan. Sebabnya kita dah tak boleh nak compare dengan masa zaman parents kita dulu. Masa zaman parents kita dulu kerja, rumah murah. Okay, gaji parents kita dulu sebenarnya sama je dengan gaji kita sekarang. Saya ambil contoh gaji engineer. Dulu 20 tahun lepas gaji engineer pun sama je 2,500. Sekarang pun sama juga 2,500. Tapi bezanya
harga rumah makin mahal, living cost makin tinggi. So option terbaik memang kena tambah pendapatan. Itu je saya bercakap, tambah pendapatan. Alright, terima kasih Cik Mahani. Satu lagi soalan kita nampak kat sini kat chat box ni. Kalau ada bisnes, sama je kan cara potongan supaya ada simpanan. Maksud Cik Zaim ni mungkin apa ditanya berapa potongan yang disarankan kalau orang tu kerja sendiri ataupun bisnes instead of bekerja. Sama je. Okay, kalau bisnes ke makan gaji ke, sama je cara potongan simpanan tu. 30% simpanan, 30% belanja, 30% hutang, 10% tu lain-lain. Sama je konsepnya. Kalau nak simpan lebih, lagi bagus. Kalau mampu simpan lebih, bagus. Tapi macam saya cakap tadi lah, bila kita menyimpan ni, setiap benda tu ada balance dia sendirilah. Maksudnya kita tak boleh dapat duit je semua kita simpan, tak nak belanja. Tak boleh sebab nanti ekonomi kita tak berjalan. Okay, so potongan tu sama je, 30, 30, 30, 10. Sama je. Alright, terima kasih. 30, 30, 30 kan? 10. Okay, terima kasih potongan yang baik. Okay, ada satu soalan. Untuk pendidikan anak-anak, simpanan bagaimana yang sesuai? Untuk pendidikan anak-anak, simpanan bagaimana yang sesuai? Yes. Okay, kita kena tahu macam saya cakap tadi, bila melibatkan simpanan, setiap simpanan tu ada tempoh yang berbeza. Okay, dia ada tempoh short term, long term, medium term. Tempoh jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang. Sekarang ni kita tengok pendidikan anak-anak tu berapa lama lagi. Contoh, anak baru umur setahun. Dia nak masuk universiti mungkin lagi 15 tahun. Contoh 15 tahun. So tempoh tu tempoh yang lama. So kalau tempoh yang lama, tempoh jangka masa yang panjang, instrumen yang sesuai adalah saham amanah. Ataupun kalau saham amanah kita tak mampu nak simpan untuk saham amanah, kita startlah dengan yang kecil dulu. Kita boleh simpan dekat SSPNI ke, tabung haji ke, pun boleh juga. Kita ikut kita punya bajet pada yang kita ada, tapi kita kena mulakan. Tapi kalau nak cakap instrumen yang bagus adalah ikut tempoh masa. Kalau lagi 15 tahun anak-anak nak belajar, kita letak dekat tempat yang memang memberi pulangan yang tinggi untuk jangka masa panjang. Tapi kalau contoh anak tu nak belajar lagi 3 tahun dah masuk U, carilah medium simpanan yang sederhana. Contoh macam tabung haji tadi lah. Dia kena ikut tempoh. Menjawab soalan tak? Alright. Ada soalan lagi ke? Sekejap, ada satu lagi rasanya. Okay, baik, thank you Puan. Okay, bukan soalan. Terima kasih pada Cik Man. Alright. Ada soalan lagi ke daripada peserta ataupun kita boleh buat kesimpulan hari ini? Okay, overall daripada perbincangan kita hari ini, kita dapat lihat the core point adalah yang paling utama take away kita adalah mulakan budaya menyimpan. Ikut Cik Mahani sarankan budayakan menyimpan. Kalau kita mampu menyimpan, insya-Allah kita mampu melabur. So saya rasa kita akhiri sesi kita ni dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. So terima kasih kepada semua peserta. Kita jumpa lagi di FMC webinar yang akan datang. Thank you semua. Terima kasih. Thank you so much. Okay, thank you Mani. Saya memang ada satu kali yang saya banyak tak puas hati. Okay dah. Lagi tak ada lagi.